Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hari hasil. Yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Sabin bin Samita, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, pengarah-pengarah jabatan, negeri, cawangan siasatan, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hasilian yang dikasihi sekalian. Anda bersama saya, Saiful Anwar Ismail daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menyaksikan Online Management Talk. Sebagai makluman hasilian, program ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Hasil ke-25 pada 1 Mac 2021 nanti. Untuk kali ini, kita berpeluang untuk mendengar pendapat dan idea dari salah seorang pengurusan atasan yang mempunyai lebih dari 25 tahun pengalaman, iaitu yang berusaha, Encik Abu Tariq bin Jamaluddin, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Dasar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, lanjutan daripada penularan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak tahun 2020, kita sebagai hasilian perlu mengadaptasi kehidupan seharian dan termasuk di tempat kerja. Bersesuaian dengan cara kehidupan yang baru ini adalah menjadi tanggungjawab pengurusan tertinggi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk memastikan organisasi terus berkhidmat untuk rakyat selaras dengan misi dan visi yang telah menjadi pemacu kecemerlangan tanpa mengabaikan keselamatan para hasilian dari pandemik ini. Jadi, program kita pada hari ini adalah untuk membincangkan peranan pengurusan atasan mendepani cabaran norma baharu. Dengan itu, saya menjemput yang berusaha Encik Abu Tariq bin Jamaluddin untuk memberikan kupasan beliau. Dipersilakan. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samita, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang dihormati timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, pengarah-pengarah jabatan, negeri, bahagian, cawangan siasatan, datuk-datuk, datin, tuan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi ucapan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa sambutan Hari Hasil ke-25 kerana menjemput saya selaku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Dasar untuk menyampaikan ucapan dan amanat di dalam sesi Online Management Talk kepada semua hasilian pada hari ini. Dalam kita menghadapi pandemik yang sedang kita lalui pada masa ini, seperti kita tahu bahawa di peringkat kerajaan juga, kita diminta untuk terus membuat penyampaian perkhidmatan yang baik kepada rakyat seperti biasa. Tidak ketinggalan di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ini, perkhidmatan kita kepada pembayar cukai perlulah kita teruskan walaupun dengan norma baru budaya kerja. Saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua telah biasa pun dengan norma baru yang telah kita amalkan sepanjang tahun, mulai pada bulan Mac tahun lalu hinggalah ke hari ini. Kita diminta untuk terus memberikan perkhidmatan seperti biasa. Kita dianggap sebagai perkhidmatan yang utama, essential service kepada pembayar cukai. Jadi, walaupun kita telah mengambil banyak langkah-langkah bagi memastikan kebajikan pegawai kita sentiasa dijaga, kita juga telah berjaya memberikan perkhidmatan seperti biasa kepada pembayar cukai. Saya yakin komitmen kita semua telah memastikan perkhidmatan dapat disampaikan sepanjang tahun walaupun pada masa pandemik ini. Kita juga telah membenarkan pegawai-pegawai kita untuk menjalankan kerja kita daripada rumah. Dan kita yakin pegawai kita yang menjalankan tugasan daripada rumah ini telah menjalankan tugas mereka sebaiknya seperti yang kita kehendaki supaya ia tidak membantutkan perkhidmatan kita kepada pembayar cukai.
Saya harap kita akan terus melaksanakan norma baru ini sebaik yang mungkin supaya perkhidmatan kita kepada pembayar cukai tidak terjejas walaupun terdapat banyak kekangan yang harus kita hadapi. Saya yakin Hasilian akan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pembayar cukai. Menyentuh mengenai fungsi dasar percukaian, kita tahu pada tahun lepas, seperti amalan biasa, kita juga telah berjaya menempuhi pembentangan bajet di mana kita telah terlibat secara langsung bagi memastikan bahawa dasar-dasar kerajaan dapat diluluskan di Parlimen. Walaupun dalam kekangan kita pada masa kita menghadapi krisis pandemik ini, tugasan kita seperti yang saya nyatakan tadi tidak tergugat. Segala pelaksanaan dasar berjaya kita laksanakan. Pindaan undang-undang khususnya dalam bajet 2021 telah berjaya dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan di Parlimen dan alhamdulillah ianya juga telah diluluskan oleh Parlimen. Tugasan kita seterusnya ialah memastikan bahawa dasar-dasar dan polisi kerajaan ini berjaya dilaksanakan dalam tahun ini dalam keadaan pandemik ini masih berterusan. Saya berharap semua Hasilian dapat memahami dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan khususnya dalam bajet 2021. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Kerana kita mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan bahawa kutipan cukai sentiasa berada pada paras yang telah ditetapkan supaya kerajaan mampu untuk memastikan bahawa negara ini terus maju seperti yang telah dirancang dalam bajet 2021. Kes-kes kita di mahkamah juga masih diteruskan dan kita berharap bahawa peruntukan undang-undang yang sentiasa kita pertahankan di mahkamah akan diteruskan oleh pegawai-pegawai bagi memastikan polisi yang telah ditetapkan di bawah undang-undang ini berjaya kita pertahankan di mahkamah apabila dicabar oleh pembayar cukai. Saya berharap bahawa kita akan terus berusaha memastikan dasar-dasar kerajaan, polisi-polisi percukaian yang telah ditetapkan berjaya kita laksanakan dalam tahun 2021 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, pada tahun ini sasaran cukai yang ditetapkan adalah sebanyak RM143 bilion ringgit. Satu jumlah yang besar, satu cabaran yang besar kepada semua Hasilian. Dalam konteks skop tugasan saya, sudah pastilah saya berharap bahawa dalam mencapai sasaran ini, kita membangkitkan taksiran-taksiran yang berkualiti dan juga betul berdasarkan kepada peruntukan undang-undang sedia ada. Saya yakin Hasilian akan sentiasa memastikan taksiran-taksiran yang kita bangkitkan hasil daripada aktiviti audit maupun siasatan sentiasa mengambil kira segala peraturan yang telah kita tetapkan. Walaupun sasaran kutipan kita tinggi, kita hendaklah memastikan bahawa sasaran itu dicapai dengan mengambil kira peruntukan undang-undang atau mengaplikasikan peruntukan undang-undang itu dengan betul. Saya yakin jika kita sentiasa memastikan perkara ini dilaksanakan sebaik mungkin, kutipan kita
akan tercapai disebabkan oleh pembayar cukai berpuas hati dengan tindakan audit dan siasatan yang kita laksanakan. Oleh kerana mereka bersetuju dengan alasan-alasan kita dalam aktiviti audit atau siasatan, kita tidak akan menghadapi masalah untuk meyakinkan mereka membayar cukai yang sepatutnya dibayar. Itulah tanggungjawab kita, bukan sahaja membangkitkan taksiran pada jumlah yang besar, kita juga harus berperanan untuk memastikan taksiran yang kita bangkitkan itu adalah betul dan secara tidak langsung meyakinkan pembayar cukai untuk membuat bayaran sebaik sahaja kita membangkitkan taksiran. Kita harus mengurangkan tentangan terhadap taksiran yang kita bangkitkan. Kerana kita tahu jika pembayar cukai tidak berpuas hati dengan taksiran tersebut, maka mereka akan merayu kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan ataupun mahkamah. Dan secara tidak langsung ini akan melewatkan proses kutipan cukai. Dan kita kita harus elakkan perkara ini daripada berlaku. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemik ini, di mana pembayar cukai lebih berhati-hati dalam membelanjakan pembelanjaan mereka. Kita disebabkan itu mungkin mereka meletakkan bayaran cukai ini sebagai perkara yang terakhir untuk mereka. Jadi kita seperti yang saya nyatakan haruslah memastikan bahawa taksiran yang kita bangkitkan itu adalah betul dan kita yakin bahawa secara tidak langsung ianya akan membantu kutipan kita dalam tahun 2021 ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu dalam norma baru bekerja ini, dalam masa kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, kita menghadapi banyak tekanan. Okay. Jadi untuk mengekalkan momentum kecemerlangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua hasilian haruslah berada dalam keadaan yang sihat secara fizikal dan juga mental. Kita tahu dalam norma baru dalam masa pandemik ini, tekanan dari segi mental juga adalah sangat tinggi. Bukan saja kepada mereka-mereka di luar sana yang menghadapi tekanan dari segi ekonomi dan sebagainya. Kita di lembaga hasil dalam negeri ini juga sudah pastilah menghadapi tekanan yang sama. Sehubungan dengan itu, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa dapat memastikan tekanan ini dihadapi dengan sebaiknya supaya ianya tidak mengganggu tugasan kita seharian. Jika kita tidak dapat mengatasi tekanan ini, saya pasti bahawa tuan-tuan dan puan-puan juga akan menghadapi kesukaran untuk menjalankan tugas dengan baik. Jadi pastikan bahawa kesihatan mental dan fizikal tuan-tuan berada dalam keadaan yang terbaik supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengekalkan prestasi yang baik semasa bertugas di lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Jika bercakap mengenai pengalaman atau nostalgia, khususnya dari segi tugasan saya lah. Sepanjang saya berkhidmat di lembaga hasil dalam negeri ini, setiap tahun biasanya saya akan terlibat dengan National Tax Conference. Setiap tahun, jika tidak menjadi ahli panel, saya juga akan menjadi speaker dalam conference ini. Walaupun setiap tahun saya hadir ke conference ini, tetapi perasaannya tetap sama.
gemuruhnya tetap sama. Jadi saya berdapat bahawa konferens ini disebabkan ianya dihadiri oleh pengamal-pengamal percukaian, ianya telah memberi saya satu pengalaman yang sangat berharga lah dari segi kerjaya saya di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Walaupun tidak dinafikan ianya memberi tekanan, tetapi selepas sahaja selesai menghadiri atau membentangkan tugasan di konferens ini, saya berasa amat lega dan amat seronok kerana dapat bersama-sama dengan pengamal-pengamal percukaian yang lain dalam satu konferens yang saya anggap penting di negara ini, dan saya sama turut serta sejak daripada tahun 2007 lagi sehingga kini saya sentiasa terlibat dalam program ini, dan ianya satu pengalaman yang tidak mungkin akan saya lupakan kerana ianya telah banyak membantu di dalam menambah atau meningkatkan keyakinan saya untuk bertugas di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jika saya tidak ditakdirkan sebagai pegawai Lembaga Hasil, saya mungkin juga menjadi seorang pensyarah. Kerana apa? Sebenarnya selepas saya menamatkan tingkatan 5 saya, seperti yang lain juga, saya juga telah ditawarkan sebenarnya untuk mengikuti atau melanjutkan pelajaran di bidang ekonomi. Pada masa itu ramai pelajar yang dihantar ke luar negara dan saya dipilih untuk mengambil bidang ekonomi. Pada waktu itu memanglah saya pun tidak tahu apa sebenarnya skop ekonomi ini. Tetapi yang pentinglah yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah mengapa saya menolak tawaran tersebut. Ya. So, ini yang tidak pernah saya kongsikan secara umum lah. Tetapi ingin saya kongsikan juga pada hari ini ialah kerana disebabkan oleh seseorang individu sahaja, saya telah menolak tawaran itu. So tak perlulah tanya siapa individu yang istimewa itu. Tetapi disebabkan beliaulah, saya ingin kekal di dalam negara dan tidak berhasrat untuk keluar negara. Jadi disebabkan beliau, saya kekal di dalam negara dan mengambil STPM pada waktu itu dan meneruskan pengajian saya di bidang perundangan lah. So saya harus terima kasih pada beliau. Kalau tidak mungkin saya terus menjadi pensyarah di bidang ekonomi mungkin, ataupun tidak mungkinlah saya akan memohon Lembaga Hasil ni selepas saja saya balik belajar. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan perkara ini, dan sudah tentulah saya bersyukur kerana diberi peluang bertugas di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Sudah 25 tahun Lembaga Hasil Dalam Negeri diperbadankan. Saya telah bersama dengan organisasi ini lebih kurang 26 tahun. Hanya 1 tahun di Jabatan Hasil Dalam Negeri. Saya percaya semua hasilian yang bertugas di Lembaga Hasil Dalam Negeri ini bersetuju dengan saya bahawa organisasi ini adalah satu organisasi yang hebat, ya, yang harus kita
banggakan, suatu tempat bertugas yang sangat kita sayangilah. So sudah pastilah sebagai satu tempat yang kita bertugas, kita harus sentiasa menjaga nama baik organisasi ini supaya ianya sentiasa dihormati oleh pihak luar, dan kita juga akan terus berasa bangga jika organisasi yang kita sayangi ini sentiasa diberi pengiktirafan bukan saja oleh rakyat tetapi juga oleh kerajaan. So kepada semua hasilian dalam kita menyambut hari hasil ini, pastikan tuan-tuan dan puan-puan terus bekerja keras untuk memastikan organisasi yang kita sayangi ini sentiasa mencapai apa yang kita perlu capai pada setiap tahun. Kerana jika kita mampu untuk terus memberikan yang terbaik kepada organisasi, sudah pastilah kita juga akan mendapat manfaatnya. Kita juga akan sentiasa dihargai bukan sahaja oleh pembayar cukai tetapi juga oleh pihak kerajaan kepada kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Hasil ke-25 kepada semua hasilian di seluruh Malaysia. Semoga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia terus kekal memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan berjaya dalam visi menjadi pentadbir cukai terunggul bertaraf dunia. #Kita Jaga Kita, stay alert, stay safe, hasilian bebas COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berusaha Encik Abu Tarik di atas perkongsian dan amanat yang diberikan sebentar tadi. Hasilian sekalian, jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa dalam sesi seterusnya selepas ini.